Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Rakyat dihukum kerana berduka cita. Jika anda rasa simpati dan sedih di atas kehilangan tersayang atau sahabat handai akibat COVID-19, anda tidak perlu menyatakannya. Duduk diam-diam di rumah atau anda menghadapi risiko ditahan dan didenda kerana berkumpul demi menunjukkan kesedihan itu. Itulah pengajaran pahit yang diterima oleh 31 peserta acara nyalaan lilin untuk memperingati mangsa COVID-19 pada 19 Ogos lalu. Ketua mereka dibawa ke balai polis dan didenda RM2,000 setiap seorang yang menjadikan jumlah keseluruhan denda sebanyak RM62,000. Kini penganjur acara tersebut Sekretariat Solidariti Rakyat atau SSR buntu bagaimana hendak mendapatkan wang tersebut dan terpaksa meminta sumbangan orang ramai bagi membantu membayar kompaun yang dikenakan. Mereka juga membuat laporan polis mendakwa bahawa penahanan tersebut tidak sah di samping dinafikan hak oleh pihak polis bagi menghadiri acara itu. Sementara itu, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam pada 23 Ogos melahirkan kebimbangan terhadap tindakan berlebihan polis ke atas orang awam. Suhakam merujuk kepada dua kejadian terbaru membabitkan tindakan polis ke atas orang awam yang menunjukkan pihak berkuasa terbabit tidak selari dengan tugas mereka untuk memudahkan urusan rakyat. Dalam kenyataan dikeluarkan hari ini, Suhakam merujuk kepada penangkapan 31 belia yang berkumpul di Dataran Merdeka untuk memperingati korban COVID-19 serta penutupan jalan-jalan utama serta kemudahan pengangkutan awam menghala ke Kuala Lumpur. Kedua-dua insiden itu menunjukkan tindakan yang tidak selari dengan negara sebagai pihak yang bertanggungjawab membenarkan dan memudahkan rakyat sebagai pemegang hak untuk berhimpun secara aman, kata Suhakam. Menurut Suhakam, tindakan menafikan hak tahanan untuk mendapatkan peguam adalah melanggar perkara 5 dan perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Justru Suhakam menyeru pihak polis mengiktiraf hak rakyat untuk berhimpun secara aman, sama ada terbuka atau tertutup, untuk melahirkan, mempromosi, mengejar dan mempertahankan kepentingan bersama yang hakikatnya adalah hak asasi manusia. Kelihatannya undang-undang menghukum rakyat marhain yang berduka cita atau menyatakan simpati dan empati kepada yang sedang berduka cita. Namun tidak ada tindakan yang sama diambil terhadap ahli politik yang melakukan kesalahan yang sama jika mereka merupakan pemimpin kerajaan. Aktivis politik Anas As-Said Zaharuddin dalam satu hantaran di Facebook membangkitkan mengenai sikap kerajaan terhadap himpunan sebagai double standard. Perbezaan pendekatan peserta aktivis belia yang berhimpun dalam jarak fizikal yang ditetapkan sambil menyalakan lilin bertujuan memperingati kematian mangsa COVID-19 ditahan dan disoal siasat sebelum dibebaskan serta dikenakan kompaun berjumlah RM62,000. Sebaliknya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia Kerajaan Gagal 2.0 bersama rombongan dilihat bersesak-sesak di lokasi bencana di Yan Kedah tanpa menghiraukan SOP yang mereka sendiri keluarkan dan minta rakyat patuhi, katanya dalam satu kenyataan. Anas As-Said merupakan Setiausaha Akhbar Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin. Beliau mengingatkan bahawa kebebasan bersuara dan hak berhimpun secara aman yang termaktub di bawah perkara 10 Perlembagaan Persekutuan merupakan hak asasi setiap rakyat di negara ini. Di dalam keadaan pandemik ketika ini, kita sedar akan risiko penularan virus COVID-19. Namun, adakah kerajaan bertindak adil apabila melaksanakan penguatkuasaan SOP? Adakah pendekatan double standard menjadi amalan apabila berhadapan dengan orang kenamaan? Soalnya, justru sebagai rakyat marhain dan juga pemuda Parti Amanah Negara yang cakna isu keselamatan dan kesihatan rakyat serta keadilan, bila menuntut siasatan dan tindakan yang sama dikenakan terhadap Ismail Sabri serta mereka yang turut bersesak di lokasi bencana baru-baru ini. Rakyat sentiasa memerhati dan menilai jika sebagai pemimpin tertinggi negara anda gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan, apatah lagi rakyat di bawah memimpin melalui teladan, tegasnya. Bukan hanya prosedur operasi standard SOP telah dilanggar ketika melawat lokasi kejadian kepala air di Yan, malah ia dilanggar ketika Ismail Sabri dan rombongannya masih berada di atas jet kerana tiada amalan penjarakan sosial. Beranikah pihak polis
menyiasat Perdana Menteri Malaysia. Mengapakah rakyat yang terpaksa membayar di atas kegagalan kerajaan menangani pandemik COVID-19 dan kesan akibatnya?